Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Niki Senyambar. Ini Awani Borneo. Kita ikuti antara tumpuan kita untuk malam ini. GPS PSB senada sokong RUU berkaitan MA63. PRN Sarawak GPS tanding semua 82 kerusi DUN dalam PRN. Perbadanan Labuan sasar pelaburan RM1 bilion. Pada Selasa depan 26 Oktober, Dewan Rakyat akan membentangkan rang undang-undang RUU Pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Bagi Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof, beliau berharap RUU pada bacaan kali pertama itu mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat dan bukan hanya pemimpin dari Sabah dan Sarawak sahaja. Pindaan ini wajar diluluskan agar menjadi cerminan semangat keluarga Malaysia. Seterusnya kalau dapat dibahaskan dan diluluskan apa pindaan yang dihasratkan oleh Sarawak dan Sabah. Supaya pindaan pada perlembagaan ini akan menggambarkan semangat sebenarnya penubuhan Malaysia. Itu yang harapan kita lah, bila itu sesuai dengan semangat keluarga Malaysia jugalah. Perlembagaan dah melambangkan Malaysia, barulah semangat dia akan dapat jadi semangat Malaysia. Mundaknya semangat Semenanjung aja, Melaya aja. Ya maksudnya lah. Okey. Beliau berkata demikian semasa ditemui media dalam program Jelajah Keluarga Malaysia Parlimen Putrajaya pada Ahad. Bacaan pertama RUU tersebut akan dibentangkan di Parlimen oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada Selasa depan sebelum dibahas dan memberi undi sokongan. Pada 18 Oktober lalu, Majlis Khas MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob secara prinsipnya bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan Wan Junaidi. Ia termasuk mentakrifkan semula perkara 1 dalam kurungan 2 agar komponen di dalamnya selari dengan MA63, pindaan perkara 160 dalam kurungan 2 untuk memasukkan tarikh pembentukan Malaysia 16 September 1963 sebagai Hari Malaysia, selain pindaan perkara 161A untuk mengubah definisi Bumi Putra Sarawak yang dikategorikan sebagai lain-lain ketika ini. Pindaan RUU Perlembagaan Persekutuan berkaitan MA63 turut mendapat reaksi positif Parti Sarawak Bersatu PSB. Presidennya Datuk Seri Wong Sun Koh berkata, sebagai rakyat Sarawak, keputusan mengembalikan hak Sarawak harus disokong oleh semua pihak. Malah katanya PSB turut menjadikan tuntutan MA63 sebagai sebahagian daripada agenda manifesto parti itu dalam pilihan raya negeri nanti. All along, we believe in Malaysian Federal Constitution. We believe in MA63 agreement. And what rights and what interests that belongs to Sarawak have been eroded along the way, including oil and gas rights, including territorial sea rights, all that. PSB is a party that would like to fight for the return, for the restoration of such rights to Sarawak. Seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS akan bertanding di semua 82 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak pada PRN Negeri Sarawak ke-12 akan datang. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Alexander Nantalinggi juga menafikan terdapat rundingan pembahagian kerusi antara GPS dengan Bersatu. Nanta dalam satu kenyataan menegaskan tiada rundingan sedemikian pernah atau akan diadakan. Sebaliknya, GPS akan bertanding di semua 82 kerusi di DUN Sarawak. Justru katanya beliau ingin membetulkan mesej salah yang dilaporkan dalam beberapa media yang membuat laporan sedemikian. Kenyataan itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa Nanta telah mengesahkan terdapat rundingan pembahagian kerusi antara GPS dan Bersatu bagi menghadapi PRN Sarawak nanti. Bersatu menduduki satu kerusi DUN Sarawak menerusi adun krian iaitu Dato' Ali Biju yang memenangi kerusi berkenaan sebagai calon PKR dalam PRN ke-11. Namun, kini beliau menyertai Bersatu.
Bermula Isnin 25 Oktober hingga 27 November depan, sebarang aktiviti, perhimpunan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya dilarang, termasuk penganjuran majlis-majlis pelancaran jentera pilihan raya. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam satu kenyataan pada hari ini, larangan tersebut ditetapkan dengan mengambil kira risiko penularan COVID-19 yang masih tinggi, terutama dengan penularan varian Delta. Jelasnya, susulan pengumuman Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN Melaka pada 20 November, KKM menjangkakan banyak perhimpunan akan diadakan melibatkan ramai individu yang berkumpul dari seluruh negara. Katanya, menerusi capan di Twitter, SOP PRN yang bakal dikeluarkan SPR hanya terpakai waktu kempen bermula dan KKM khawatir bahawa banyak majlis akan diadakan sebelum tempoh berkempen itu. Walaupun Melaka berada dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN dan perhimpunan sosial dibenarkan, namun Khairi akui parti politik termasuk UMNO juga jelas gagal mematuhi SOP. Justru KKM menetapkan larangan tersebut berdasarkan peraturan di bawah Sub Peraturan 10 dalam kurungan 1, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021 yang dibuat di bawah Subsection 11 dalam kurungan 2, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Tegas Khairi, sebarang pelanggaran kepada peruntukan ini, individu atau penganjur boleh dikenakan tindakan perundangan seperti kompaun dan tindakan pendakwaan di mahkamah. Dan kita tahu desas-desus mengenai pilihan raya negeri Sarawak yang semakin hampir walaupun Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg belum membubarkan DUN Sarawak. Bagi melihat kepada SOP KKM yang baharu ini dan menjelang PRN Sarawak pada bila-bila masa, di talian pensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIMAS iaitu Dr. Ahmad Reza Ahmad Rizal. Terima kasih Doktor kerana bersama kita pada jam ini. Doktor, pertama sekali, kita ingin tanyakan di sini, SOP KKM ini adalah untuk PRN Melaka tetapi tidak mustahil diguna pakai pada PRN Sarawak nanti. Pertama, Doktor, bagaimana Doktor melihat SOP ini dari segi kempen setiap calon, Doktor? Terima kasih, Niki. Bagi saya, apa yang telah dilakukan oleh YD Khairi Jamaluddin adalah satu tindakan yang tepat kerana kita jangkakan jumlah bukan sahaja petugas-petugas di kawasan raya berkenaan tetapi jumlah orang-orang yang akan berkempen, mereka-mereka yang akan berkempen akan meningkat dan ini akan meningkatkan risiko untuk berlakunya sebaran penyakit dan jangkitan. Jadi perlu ada tindakan proaktif dan tindakan ini saya rasakan adalah persesuaian. Dalam masa yang sama saya tidak jangkakan ia akan mengganggu proses kempen dan juga proses pilihan raya kerana SPR akan keluar dengan SOP yang bersesuaian. Tetapi ini adalah sebagai pra-persediaan. Kerana apa? Kerana sebelum kempen lagi, bilangan ataupun kehadiran individu akan bertambah dan ini berkemungkinan meningkatkan lagi risiko untuk sebaran penyakit. Juga kita ingin sentuh mengenai dengan kesiapsiagaan. Adakah doktor melihat setiap parti dan juga calon sudah bersedia dan apakah cabarannya pada kali ini mengambil kira situasi pandemik COVID-19, doktor? Saya berpendapat bahawa ketika ini mana-mana pihak yang bertanding sudah pun perlu untuk bersedia. Kalau mereka tak bersedia itu adalah satu masalah. Mereka perlu bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri Sarawak. Kita bercerita tentang konteks Sarawak. Cuma mungkin disebabkan oleh beberapa SOP yang akan diperkenalkan oleh SPR, kita akan dapat lihat perubahan daripada konteks kempen. Mungkin kempen-kempen akan lebih galak dilakukan di media sosial dan juga di media alternatif berbanding penggunaan kempen secara terus. Dan juga kita akan dapat lihat kesedaran daripada masyarakat dan juga ahli-ahli politik yang bertanding sewaktu pilihan raya ini akan dapat dinilai sama ada mereka akan patuh ataupun tidak kerana hakikat yang lebih utama adalah untuk kemaslahatan dan juga kesihatan masyarakat berbanding walaupun kita katakan penting untuk menegakkan elemen demokrasi dalam konteks pilihan raya tetapi hakikat yang lebih penting adalah memastikan peristiwa yang lalu yang berlaku di PRN Sabah tidak lagi berulang baik di Melaka maupun di Sarawak.
Itu perkongsian atau pandangan secara ringkas oleh pensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIMAS iaitu Dr. Amar Reza Ahmad Rizal, dan pastinya kita nanti akan bawakan Dr. Ahmad Reza ini dalam sesi berikutnya. Dan ini adalah kita ke berita yang seterusnya iaitu Parti Sarawak Bersatu PSB tidak berseorangan pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 yang dijangka diadakan pada bila-bila masa. Ini kerana parti itu akan menjalinkan kerjasama dengan parti tertua bangsa Dayak iaitu Parti Kebangsaan Sarawak Bersatu SNAP yang kini menunggu kelulusan pendaftar pertubuhan ROS. Presidennya Datuk Seri Wong Sun Koh berkata kerjasama itu akan membolehkan PSB dan SNAP memenangi lebih kerusi pada PRN nanti. In this coming election, we will need support from all quarters and particularly an old party with the old spirit of SNAP, and with this I again would like to extend my debt of gratitude to Stanley Ungo for assuring us that the members of SNAP and all supporters of SNAP will lend us support, will give us full support to enable us to bring about change for Sarawak. Selain itu, Sun Koh berkata pihaknya telah bersedia untuk menghadapi PRN. PSB telah mempersiapkan jentera untuk bertanding sekurang-kurangnya 70 kerusi pada PRN Sarawak dan masih berusaha untuk meningkatkan bilangan kerusi. Selain itu, dalam masa yang sama, beliau menggesa kerajaan GPS supaya tidak terburu-buru mengadakan PRN Sarawak memandangkan penularan jangkitan COVID-19 di negeri itu tinggi. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat PSB di Kuching pada Ahad. Sementara itu, Presiden SNAP Edmund Stanley Jugol berkata pihaknya sedang menghidupkan semula parti pelbagai bangsa itu setelah ia dibatalkan ROS pada 2002. Tegasnya, sekiranya ROS tidak meluluskan pendaftaran semula parti itu, SNAP akan memberi sokongan kepada calon PSB. Yeah, that's why I said here, we do not know when the ROS will approve our registration, but whatever it is, if we are not registered in time for this election, we will fully back PSB candidates so that PSB can lead the new state government. Labuan mensasarkan pelaburan sebanyak RM1 bilion bagi tempoh 2 tahun bermula tahun ini. Pengerusi Perbadanan Labuan PL Datuk Seri Amir Hussein berkata, langkah proaktif menarik pelaburan itu dirintis melalui sesi padanan pelaburan yang dimulakan pada bulan ini. Bagi mencapai sasaran berkenaan, PL akan menghimpunkan sekurang-kurangnya 1,000 pelabur tempatan dan antarabangsa. Beberapa pakej mesra pelabur ditawarkan termasuk insentif percukaian. Kita menyasarkan keseluruhan pelaburan apabila program ini dijalankan adalah sebanyak $240 juta dalam tempoh setahun dua ini. Semoga inisiatif dan juga hasrat kita dapat tercapai. Di mana kita akan memberi berbentuk insentif-insentif percukaian dan tax holiday ataupun apa sahaja yang diperlukan untuk memudahkan pembangunan ini dapat dijalankan di Pulau Labuan ini. Beliau berkata demikian selepas sesi padanan pelaburan pengusaha tempatan dengan pelabur antarabangsa di Labuan pada Sabtu. Peserta terdiri daripada pelabur China, Hong Kong dan Vietnam selain pelabur tempatan. Saya punya bisnes dekat Labuan sini adalah money broking dan juga development. So saya sekarang ada discuss satu land dekat sini untuk build itu shopping mall, office building and sama itu service apartment. So in the progress lah. I strongly believe in financial technology in future. So definitely will join or invest in the Labuan. So do you think the market will be boost up after investing in Labuan? Yeah, very positive.
Sesi padanan sama akan diteruskan Perbadanan Labuan dengan memberi fokus kepada pelabur dari Eropah. Baik, sekian laporan Awani Borneo untuk malam ini. Saya Niki Senyambar. Salam hormat. Kita jumpa lagi.